Assalamualaikum. Kembali kita ke podcast Keluar Sekejap ni episod ke-10 bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya Khairi Jamaluddin. KJ, hari ni topik kita beberapa perkara kita nak sentuh, bermula dengan tema China. Ada dua topik besar tentang China kita nak cakap sikit, tapi bermula dengan lawatan rasmi Perdana Menteri PMX bersama dengan rombongan yang membabitkan Menteri Luar dan juga Menteri Perdagangan dan Industri ke China, beberapa lokasi yang mereka pergi. Dan kalau saya ingat kita berlaku adil juga KJ, kalau hari tu kita sedikit memberi komen tentang layanan yang tidak pengalaman yang tidak lengkap ataupun tidak sempurna di Saudi, kali ni di China nampak berbeza. PMX sampai di Beijing mendapat sambutan kapet merah yang cukup baik. Malah ada laporan berita ataupun ada komentar yang saya baca menunjukkan bahawa ada 3 pemimpin negara yang pergi China lebih kurang masa yang sama, iaitu PM Malaysia, PM Singapura, PM Sepanyol. Dan digambarkan bahawa PMX kita mendapat layanan yang katanya lah yang lebih baik daripada yang lain. Contoh, ni mungkin simbolik ataupun mungkin dilihat kecil tetapi membawa maksud yang besar. Bila sampai saja di Beijing itu disambut dengan kereta. Tetapi disambut dengan kuda pula. Tapi Singapura sampai ke tarmac, dia masuk bas. Oh, okay. Ada difference. So yalah, ini memberikan satu isyarat yang baik, tapi lebih daripada simbolism itu, juga kita tengok tentang pencapaian. Mungkin KJ nak cakap tentang pengisian trip itu sekejap lagi, tapi yang menjadi headline ialah 170 bilion FDI, potential FDI yang dimeterai melalui MOU yang ditandatangani. Dikatakan ni angka tertinggi dalam mana-mana trip sebelum ini. Saya tak check sama ada betul atau tidak, tapi itu yang dikatakan very high lah, 170 bilion. Cuma mungkin sebagai permulaan dalam hal ini, dan saya tahu kita akan cakap tentang FDI, apa yang berlaku di China dan sebagainya. Saya nak sebut pada pendengar, kadang-kadang dalam soal FDI ni KJ, kita selalu kejar headline. Kita kata PMX pergi, dia balik dengan ratusan bilion. Kemudian penyokong Datuk Najib akan kata dulu waktu China pun kita bawa balik macam-macam bilion, bermacam-macam projek dan sebagainya, chasing headlines. Saya ingat pertama nak bagi penjelasan pada pendengar, bila bercakap tentang FDI ni, we must be careful apa maksud kita. Dia ada potential FDI, kemudian dia ada approved FDI, kemudian barulah ada realized FDI. Yang kita cakap sekarang ni adalah potential. Maknanya dia sign MOU, ada persefahaman yang ada yang longgar, ada yang ketat, tapi it's just an agreement. Dan barulah daripada itu akan pergi ke proses approved melalui MITI, melalui MAIDA, dan daripada approve itu pun barulah ada realized FDI ataupun FDI flows. Untuk konteks, tahun lepas approve FDI kita 163 bilion, kedua tertinggi dalam sejarah zaman Datuk Maya Sabri. Tetapi FDI flow, iaitu the realized money lah yang masuk sebenarnya, 70 bilion. Jadi there's a difference between potential, approve dan juga the actual flow yang masuk dalam mana-mana satu ketika. Jadi dalam hal ini mungkin saya nak serah balik pada KJ. Apa pandangan tentang trip China, khususnya berkenaan dengan pulangan ekonomi ini dulu. Kemudian mungkin kita boleh cakap tentang kedudukan geopolitik yang juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan beliau bersama dengan Presiden juga Perdana Menteri China. Okey, terima kasih Syaril. Pertamanya, saya cuma nak kata bahawa di Keluar Sekejap ini kita mengamalkan pendirian yang berkecuali. Ya. Dan saya cakap benda ni sebab saya tengok daripada komen yang kita terima, terutamanya terhadap saya lah, bila saya kata lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi merupakan satu big diplomatic blunder.
saya tengok serangan daripada penyokong-penyokong PH ni memang bertubi-tubi lah. Biasa lagi je. Bertubi-tubi. Dan saya nak nyatakan bahawa kita tidak partisan di sini. Yep. Kalau saya anggap bahawa itu Belanda, saya akan cakap itu Belanda. Dan walaupun ada penjelasan daripada Wisma Putra, saya maintain lawatan ke Arab Saudi adalah satu missed opportunity in Belanda. Tetapi lawatan ke China adalah a success. Ya. Ya, dan saya nak nyatakan bahawa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX ke negara China adalah sukses. Bukan saya lalang, tapi I just call it for what it is. Ya, saya tengok lawatan beliau ke China telah tick all the boxes. Yang pertamanya, satu delegasi yang besar telah mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China. Tadi Syahrir sebut 2 menteri, sebenarnya 6 menteri yang hadir bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nampak high powered delegation, tapi untuk makluman pendengar, Datuk Seri Anwar tidak terus pergi ke Beijing. Beliau telah menghadiri Boao Forum. Dan untuk makluman pendengar, Boao Forum ini adalah versi Davos China. Di mana China daripada dahulu telah menganjurkan satu forum yang dinamakan Boao Forum di sebuah pulau Hainan, dan di forum tersebut dibincang soal isu-isu geopolitik dan geostrategi yang besar, dan ini dilihat sebagai salah satu daripada produk soft power China untuk membina naratif dari sudut China. Kalau Davos dilihat sebagai satu pentas untuk membina naratif daripada pihak barat, Boao Forum adalah pentas untuk membina naratif daripada sudut ataupun kanta China pula. Dan Yang Amat Berhormat telah dijemput untuk memberi ucap sama di bawah, which is a big privilege and honor. Selepas itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pergi ke Beijing, dan beliau telah pun mengadakan perjumpaan dengan Presiden Xi Jinping dan juga Perdana Menteri Li Qiang. Perdana Menteri Li Qiang adalah Perdana Menteri yang baru di China selepas Kongres Chinese Communist Party yang lepas menggantikan Perdana Menteri Li Keqiang. Dan semua ini telah pun, seperti mana yang Syahrir sebutkan tadi, diadakan dengan protokol yang tertinggi yang dilangsungkan di The Great Hall of the People di Beijing. Dan kita melihat bahawa kenyataan-kenyataan daripada Presiden China, daripada Perdana Menteri sendiri menunjukkan bahawa keakraban dan juga komitmen untuk mengukuhkan lagi hubungan diplomatik antara China dan juga Malaysia. So as far as the trip is concerned, diplomatically, in terms of protocol, in terms of stature, 100%. I mean, saya pernah mengikuti lawatan kerja Perdana Menteri ke China, dan saya dapati bahawa ini setanding dengan apa yang Perdana Menteri yang sebelum ini telah pun diberi. Jadi tak timbul soal snub dan sebagainya. All good and well done. So kita akan pergi ke isu ataupun kepada pengisian daripada lawatan tersebut. Yang pertamanya adalah kenyataan yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri. Satu laporan berita telah menyatakan bahawa of course Presiden Xi Jinping menyatakan sokongan terhadap konsep Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar menyatakan sokongan kepada prinsip dan nilai inisiatif global Presiden Xi Jinping, dan PM juga dipetik menyatakan bahawa itulah sebab kami memilih menyokong kepimpinan China dan negara China secara terbuka. China's leadership in this region, dan saya melihat bahawa itu adalah satu kenyataan yang jelas bahawa kalau mungkin sebelum ini ada kritikan daripada pihak PH, contohnya terhadap Datuk Seri Najib dahulu, bahawa Datuk Seri Najib terlalu rapat dengan negara China, tetapi Datuk Seri Anwar telah menghantar isyarat bahawa beliau juga memahami betapa pentingnya China dalam geopolitik dunia dan juga dalam pembangunan ekonomi rantau Asia. Sebab itu beliau telah memilih untuk memberi isyarat yang jelas bahawa kita bersahabat dengan China, kita menyokong
hala tuju China, tetapi pada masa yang sama saya kena tegaskan juga bahawa Perdana Menteri kata dalam hal-hal tertentu, contohnya dalam hal isu pelaburan dan sebagainya, keutamaan mestilah diberi kepada pekerja Malaysia dan sebagainya. Nampak seolah-olah of course he's trying to protect our position there. So I thought quite well balanced, but isyarat, a signal nonetheless that Anwar as our Prime Minister wants to do business with China. Komen saya KJ, untuk menambah apa yang KJ kata tadi, betul itu isyarat yang jelas, dan betul bukanlah kita nak mengungkit perkara ini, tapi secara realitinya bila dah jadi kerajaan lainlah mungkin adanya, sebab macam KJ kata dulu, dipertikaikan Datuk Najib selalu rapat dengan China dan sebagainya, akhirnya PMX juga membuat perkara yang serupa. Malah kalau boleh saya katakan, bukan sekadar serupa dari segi kenyataan lah. Dari segi tindakan belum lagi, this is just the first trip, dan kita nak tengok apa projek-projek yang mungkin akan dibawa masuk, dan juga apa-apa usaha kerjasama bersama dengan kerajaan ataupun syarikat-syarikat China. Tapi bahasa yang digunakan tu, yang KJ sebut tadi tu, menyokong kepimpinan China. Kalau saya baca berita dan ungkapan yang sebenarnya disebut dalam bahasa Inggeris, kalau saya boleh sebut di sini, ini ungkapan daripada PMX. From which website? So jelaslah kita. Let me check, but if I'm not mistaken, it's The Vibes. The Vibes punya laporan, dan ini yang disebut, quote dia. That's why we choose to openly and publicly support China and China's leadership. Ini petikan yang kita ambil lah, ya. So ini we're taking the quote. Quote daripada PMX. KJ, KJ sebut tadi keluar sekejap kita mengambil pendekatan berkecuali. Tapi satu benda lain yang berkecuali, yang jauh lebih penting daripada keluar sekejap, adalah Malaysia. Ya. Dan Malaysia selama yang saya ingat, dalam hal persaingan geopolitik Amerika Syarikat dan China ni, sentiasa kita katakan we don't want to choose. We shouldn't be asked to choose. We shouldn't be forced to choose. Kita tahu persaingan ni semakin lama semakin hangat. Dan ini, this is the line from Wisma Putra, this is the line from ASEAN countries mostly. I wonder, without being sensationalist, adakah kenyataan yang saya baru petikkan, yang saya baru baca tadi, adakah itu menggambarkan berkecuali? Sebab saya bagi contoh KJ. Kalau gantikan perkataan China tu dengan US, kalau saya bacakan, contohnya kalau dia kata, that's why we choose to openly and publicly support US and US leadership, American leadership. Adakah kenyataan itu boleh disebut? So I think it's more than being friendly. There's a real significant shift here. Ya, but saya rasa kita perlu memahami konteks kenyataan tersebut. Kita ambil petikan saja. Kita tak pasti konteks itu disebut dalam ucapan dan bagaimana kenyataan itu ataupun ayat itu keluar dalam konteks dia. What leadership. What leadership kita tak tahu. Tapi bagi saya bagi sedikit ruang kepada Perdana Menteri kali ini, ya. Dulu saya banyak pertikaikan Arab Saudi dan sebagainya, tapi kali ini saya my reading, bacaan saya berkenaan dengan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam konteks tersebut kepada dunia yang multipolar dan bukan dunia unipolar. Kenyataan ini bukan soal kita memihak kepada China, tetapi dalam konteks ini adalah yes, we support we publicly support China and China's leadership in the context of a multipolar world. Dan saya rasa kalau itu tujuan remarks ataupun kenyataan tersebut, then that's fair, dan itu konsisten dengan dasar luar kita, di mana kita tidak memihak kepada mana-mana superpower, tetapi kita acknowledge bahawa di rantau Asia Pasifik ini, the emerging power is China. Then we don't want to be forced to take sides. We try to maintain good relationship with both the United States and China. Tetapi kita memahami bahawa big global geopolitical rivalry is happening on our doorstep, di mana China adalah emerging power dan United States sebagai existing power cuba buat containment kepada emerging power. Dalam hal ini, kalau itulah tujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk signal bahawa Malaysia memahami dan menerima kenyataan reality, this is a multipolar world, we don't want to be in a world controlled by one superpower, I think it's okay. Ya, dan saya melihat tidaklah kenyataan yang terlalu it doesn't concede too much to me lah. Okay.
Okay. Yeah, but just to come back to the investments, ya, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan investment. Memang betul, 170 bilion ini adalah komitmen pelaburan yang tertinggi. Sebelum ini zaman Datuk Najib, kalau tak silap saya, 140 bilion. Itu yang paling in one trip. So dari segi komitmen tu sangat tinggi. Tapi macam Syahril kata tadi, komitmen itu berbeza dengan realized investment. Realized investment ini adalah pelaburan yang dilaksanakan, ya, dengan secara nyata. So kita kena tengok daripada 170 juta ni berapa banyak yang pergi daripada MOU sampai ke projek. Yeah. Tapi saya nak sebut bahawa saya tertarik sebab sebahagian besar daripada pelaburan yang telah diumumkan adalah pelaburan yang berteknologi tinggi dan juga pelaburan-pelaburan dalam green tech. Antara contoh pelaburan yang saya nak sebut adalah satu automotive high technology valley daripada Geely dan juga DRB Highcom yang akan membuat new energy vehicles ataupun kenderaan-kenderaan EV dan sebagainya, kegemaran saudara Syahril. So that's a strong indication that we are just not looking for any old investment. We are looking for investments of the future. Yeah. Dan ini adalah satu message yang saya rasa penting daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Salah satu lagi adalah multi-shaft combined cycle power plant in Gurun, Kedah, yang akan meningkatkan kapasiti jana kuasa di negara kita. So again, hopefully it's a combined cycle power plant from renewable energy, dan ini juga adalah satu usaha ke arah pelaburan dalam industri-industri yang baru. So it's not just the number 170, but I also look at the quality. And as far as the quality, as far as it is announced, yang mana kita dengar dari segi pengumuman dia adalah sesuatu yang agak exciting. Tapi saya nak sebut beberapa perkara lagi. Dalam hal kita menerima pelaburan daripada China ini, saya nak baca kenyataan. China's President Xi Jinping hopes for policy support for investments into Malaysia. Itu kita kena baca between the line. Policy support ni maksudnya bila seorang ketua negara kata, saya nak melabur dalam negara kamu, tapi saya memerlukan sokongan dasar, policy support. Maksudnya they want certain different rules. They want certain concessions, they want certain red carpet treatment for their investments. Otherwise kenapa sebut policy support? Exactly. Kan? They want to be treated differently. So dalam hal ini saya rasa walaupun kita menyokong hubungan strategik antara Malaysia dan China, walaupun kita menyokong tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengukuhkan hubungan bilateral bersama dengan China, tetapi kita kena tanya what are the details, what are the policy support yang diperlukan. Contoh, adakah projek besar datang ke sini, macam dululah projek besar datang ke sini, semua vendor dalam projek tersebut mestilah syarikat-syarikat daripada China, ataupun semua pekerja-pekerja dalam projek tersebut mestilah daripada China dan bukannya daripada Malaysia. Sebab itu Perdana Menteri kata, saya sebutkan tadi, menggunakan tenaga mahir dan profesional tempatan kecuali bidang-bidang pengkhususan yang tidak dapat di Malaysia. So ini pushback daripada Anwar. Kata okay, we will give you policy support but it has to be reasonable. Ya, so saya rasa itu satu perkara yang perlu juga kita memahami bahawa it's the number, it's the quality of the investment, but the conditions attached to the investments that's important. Sure. Mungkin satu lagi subtopik akhir KJ, sebab episod ni macam terbalik sikit kan. Selama ni saya dilihat agak complimentary pada PH. This episode you are the one betting for them a bit more. Ada dua pakar luar di Malaysia yang beberapa hari lalu mengharapkan, dan mereka menulis mengharapkan ataupun dilaporkan mengharapkan bahawa PMX akan membangkitkan dua isu sensitif, iaitu isu Uyghur dan juga isu Laut Cina Selatan. Sekilas pandang saya tak nampak satu kenyataan ataupun laporan liputan berkenaan dengan isu ini. Saya yakin mungkin dibincangkan belakang tabir dan tidak disebut secara terbuka. Mungkin satu lagi dimensi lah untuk kita rekodkan di sini. Hubungan kita dengan China ni of course strategic, geostrategic dan sebagainya, but these two issues akan sentiasa berada dalam background untuk diuruskan oleh mana-mana Perdana Menteri. Dan kita harapkan kejayaan lawatan ini juga membabitkan
satu perkembangan yang lebih positif dalam kedua-dua isu sensitif ni? So dalam diplomasi ni ada benda yang tersurat dan ada benda yang tersirat, ada benda yang disebut dan ada benda yang tak disebut, ada benda yang disebut empat mata dan benda yang tak disebut di khalayak. So mungkin dalam isu-isu yang sensitif seperti Uyghur, seperti Myanmar, seperti Laut Cina Selatan, benda ni mungkin disebut ataupun dibincang secara empat mata ataupun secara dalaman, mesyuarat dalaman antara delegasi Malaysia dan juga delegasi China, tanpa perlu disebut di luar. Tidak bermaksud bahawa isu itu tidak dibangkitkan, kita tak tahu. Saya pernah jadi saksi kepada banyak isu sensitif dibangkitkan dalam perjumpaan tertutup tetapi tidak disebut dalam kenyataan akhbar ataupun dalam sidang media sebab nak jaga hubungan diplomasi tersebut. Last point on this trip yang menarik bagi saya lah adalah program Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan peniaga-peniaga China Muslim di China. Yalah, dulu pun pernah ada perjumpaan Datuk Seri Najib, Pak Lah dan sebagainya dengan komuniti China Muslim sebab komuniti Muslim di China agak ramai. Tetapi kali lagi ramai ni daripada Malaysia. Ya, lagi ramai daripada Malaysia. Tapi kali ni menarik sebab Datuk Seri Anwar jumpa dengan community business China Muslim, and that's always been a big potential market for us, the halal market in China. Right. So itu juga adalah langkah yang tidak secara langsung menyentuh juga kepada kedudukan minoriti Muslim di China, tanpa membangkitkan isu yang boleh memalukan tuan rumah, tetapi showing my solidarity with the Muslims in your country without actually raising the Uyghur issue. Fair so point. smart move. Yeah. Okay, so kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali dengan segmen kedua yang ringkas. Masih lagi topik China, kita akan bincang tentang perubahan ataupun satu perkembangan baru yang melihat kepada kebangkitan kuasa ekonomi China, terutamanya kuasa renminbi ataupun kuasa yuan, iaitu mata wang negara China.